Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Syazwan Almi, bersiaran langsung dalam program Inside Talk, program Bual Bicara, membincangkan isu-isu semasa yang berlaku di dalam negara. Baik, hari ini topik kita Parti Bangsa Malaysia ada masa hadapan. Sudah tentunya tetamu kita adalah seseorang wakil daripada Parti Bangsa Malaysia atau PBM. Baik, bersama saya adalah Setiausaha Agung PBM iaitu Nur Hizwan Ahmad. Apa khabar Hizwan? Alhamdulillah Wana, terima kasih banyak. Hari ini saya sihat dan bersemangat. Oh, sihat bersemangat Sihat dan bersemangat sebab ini sebenarnya temu ramah pertama sebagai Setiausaha Agung parti ni. Jadi terima kasih di Malaysian Insight. Okey, sebelum kita berbual lebih lanjut, untuk penonton di luar sana jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe kami. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan mengenai topik kita hari ini, sila tinggalkan soalan anda dan nanti kita akan bacakan. Baik, bercakap mengenai Parti Bangsa Malaysia adalah salah sebuah parti yang dijenamakan semula baru-baru ini diumumkan pada awal Disember lepas. Baik Hizwan, Parti Bangsa Malaysia ini apa hala tuju dia? Well, Wana, yang macam you beritahu tadi betul, kita bukan parti baru. I think kita kena letak ini sebagai satu facts yang clear. Sebenarnya Parti Bangsa Malaysia ini dijenamakan daripada Sarawak Workers Party, SWP, sebuah parti yang bertaraf ataupun bersifat kenegerian. Ya. Jadi setelah perbincangan dilakukan, jadi kita buat keputusan untuk menjenamakan semula Sarawak Workers Party ini sebagai satu parti yang kita kenali sebagai Parti Bangsa Malaysia. Dan apa yang berlaku pada Disember lepas ialah bukan pelancaran parti. Sebenarnya yang kita lancarkan itu adalah agenda The Great Reset 2030. Dan kita nak memperkenalkan, kita nak memperkenalkan perjuangan apa yang kita bawa dalam PBM ini, ya, dalam parti baru ini. Kerana pada waktu itu saya sebagai pengerusi sebuah NGO, saya bawa masuk lebih 50,000 ahli-ahli NGO saya untuk menyertai parti politik ini. Dan kita meletakkan beberapa perkara sebagai perjuangan utama, agenda utama kita. Maksudnya kita bukan sahaja tawarkan kepada Parti Bangsa Malaysia ini penyertaan kita, tapi penyertaan kita bersekali dengan misi dan visi yang kita nak bawa. Dan sudah tentu visi dan misi ini kita terangkan dalam 6 pillars yang kita panggil, the 6 pillars of PBM lah. Jadi kalau soalan dia tadi, apa yang ingin kami bawakan? Yang pertama sekali, melihat kepada keadaan dan situasi, kita percaya bahawa politik Malaysia ini harus membawa satu perkara yang kita sebut perkara yang menitik beratkan rakyat daripada pelbagai kaum. Jadi kita meletakkan pilar kita yang pertama itu sebagai menitik beratkan atau menguatkan tunjang negara kita ini, Malaysia ini, dari segi pelbagai kaum. Jadi perjuangan kita itu akan berdasarkan perjuangan kaum, bukan perjuangan bangsa sahaja, bukan perjuangan agama semata-mata, tetapi asas utama PBM adalah yang nombor satu sekali ialah perjuangan rakyat Malaysia semuanya. I mean, it reflects very well in the name of our party kan, Parti Bangsa Malaysia. Yang kedua ialah tentang anak muda. Perkara ini kita jelaskan sangat clear, anak muda akan diberi peranan, anak muda akan diberi ruang, dan dalam perlembagaan parti kita pun akan letakkan sekurang-kurangnya 30% penyertaan aktif, partisipasi aktif anak muda dalam politik. Perjuangan kita, maksudnya kita menjadikan anak muda ini sebagai teras perjuangan, bukan perkara di pinggiran, bukan something supportive, bukan second fiddle to the political party, but actually anak muda ini adalah perjuangan utama kita, 30% kita letakkan dalam perlembagaan. Begitu juga dengan wanita. Jadi sebenarnya dua golongan ini adalah golongan yang dalam politik negara kita ini agak tidak diberi kesempatan dan tidak diberi ruang yang cukup. Kita ada anak muda berpotensi, kita ada wanita yang berdaya, tetapi peranan mereka bila sampai kepada organisasi politik seolah-olah tidak diberi kepercayaan untuk memimpin, tidak diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas yang sebenarnya mereka ni jauh lebih mampu, cuma sebelum ini tidak ada ruang. Jadi PBM mengambil kesempatan untuk menyediakan platform itu pada mereka. Jadi ini tiga teras yang asas, multiracial, wanita dan orang muda, dan lagi tiga ini kita melihat kepada apa yang berlaku. Masalah yang berlaku dalam negara kita, politik ini hanya berasaskan retorik perkauman, berasaskan retorik, mungkin setengah pihak melihatnya sebagai retorik agama, tapi kita letak tumpuan kita yang keempat adalah sains dan teknologi. Tumpuan kita yang kelima adalah ekonomi dan juga keenam adalah pendidikan. Jadi tiga masalah asas tadi kita selesaikan, bagi ruang kepada orang pelbagai kaum, bagi ruang kepada wanita dan anak muda, dan apa yang kita nak bawa dalam politik baru Malaysia ini adalah politik berdasarkan sains teknologi supaya kita dapat kekal bersaing. Sebenarnya kita tak bersaing, kita ketinggalan. Ya? Negara kita ni ketinggalan kalau kita buat perbandingan daripada banyak sudut, dari sudut GDP kalau kita nak sebut, dari sudut kesediaan kita menghadapi teknologi, menghadapi masa depan yang bergantung banyak kepada teknologi, dan juga dari segi pendidikan kita yang saya betul-betul rasa sistem pendidikan kita perlu bersiap sedia untuk menghadapi masa depan. Ya, kita tak boleh bergantung kepada
silibus lama, cara lama dan sebagainya, hanya kerana we have been doing this for so and so years. Jadi kita kena continue, tak boleh. Kita kena jadi pragmatik, kita kena jadi progresif dan kita kena menyiapkan pelajar kita sebagai contoh dalam bidang pendidikan untuk bersedia menghadapi apa yang akan dunia hadapi di masa akan datang. Jadi basically apa yang kita ingin bawakan hari ini adalah the new gold standard politics. Kita tak nak orang Malaysia lihat politik ini hanya pemimpin yang nak mengkayakan diri mereka, mengkayakan kroni mereka, all political rhetoric itu kita nak letak tepi. Dan kita nak bila orang lihat PBM ini, dia bukan sahaja sebagai satu parti politik. Politik ini penting untuk kita dapatkan kuasa, untuk kita melaksanakan apa yang kita rancang. Tetapi PBM ini lebih daripada itu, ia akan menjadi satu platform yang segar, yang mungkin tak pernah disaksikan dalam sejarah politik Malaysia. Oh, ini politik. Bukannya kotor, bukannya bunuh orang, bukannya politik longkang, gutter politics, bukannya politik hanya bercakap tentang rasuah dan sebagainya. Kita cakap lebih daripada itu. We are preparing Malaysia for the future and we are going to do it now. Kita dah start dah pun sebenarnya. Dan itu ringkas, tak tahulah ringkas ke panjang, nampak macam panjang apa yang ingin kami bawakan. Okay. Jadi itu mengenai hala tuju. Ya. Mengenai hala tuju PBM mahu membawa sesuatu yang baru, fresh ke dalam politik Malaysia. Ya. Tapi kenapa memilih nama Parti Bangsa Malaysia? Okey, kenapa pilih nama Parti Bangsa Malaysia? Sebab kita nak orang tahu, apabila disebut pasal parti kami ni, Parti Bangsa Malaysia ini, mereka tahu that this is the right party. Sebab parti ini meletakkan objektif kita yang utama, multiracial, kepelbagaian kaum itu sebagai teras. Sampai kita namakan parti kita ni Parti Bangsa Malaysia. Jadi mesej itu sampai jelas. Bercakap dengan siapa? Bercakap dengan Parti Bangsa Malaysia. Kalau kita tak tanya orang pun, orang boleh agak apakah perjuangan Parti Bangsa Malaysia? They are going for a multiracial Malaysian. The truly Malaysian lah. Semua ada kaum. Semua kaum diberi peranan, semua kaum diberi ruang. Sudah tentu guidance kita adalah Perlembagaan Malaysia. Kita tak boleh lari daripada perlembagaan itu. Tapi memberi peluang dan ruang kepada rakyat berbilang kaum di negara ini untuk menyampaikan suara mereka, mewakili semua kaum. Baik, menjelang PR15 yang dijangka tahun hadapan, kita melihat ada beberapa parti baru yang ditubuhkan macam PBM, Parti Kuasa Rakyat, Pejuang, Muda. Jadi PBM ada masa hadapan tak di dalam politik Malaysia? Ya, okey, nak sebut tentang masa hadapan kita sebab kalau kita tengok bukan saja nak bersaing dengan mereka yang baru ni, di parti baru ditubuhkan, tapi dengan parti-parti yang sebelum ni dah lama bertapak di dalam negara. Ada orang melihat penubuhan parti baru ni sebagai persaingan. Tapi pada kami, pada Parti Bangsa Malaysia, kita tak semestinya kita melihat parti baru yang tumbuh ini adalah persaingan. Kita boleh take advantage. Mungkin parti-parti baru ini akan menjadi parti kawan kita. Mungkin parti yang lama akan jadi parti kawan kita. Mungkin kita boleh ambil peranan untuk complement instead of untuk bersaing. Ya? Sebab setiap parti, Malaysia ni dinamik, dia ada banyak demografi dia. Dan semua pihak kalau mainkan peranan mereka dengan betul, apabila mereka bersatu menjadi satu kumpulan, dan kumpulan ini akan kuat. Ini sebenarnya adalah matlamat asal kami, is to complement, bukan untuk bersaing dengan siapa-siapa, tetapi untuk complement. Mungkin daripada pandangan kita tentang politik Malaysia ni, ada kelompongan di sana sini. Ada mungkin yang tidak menumpukan kepada soal A dan soal B. Jadi peranan kami ialah untuk identify kelompongan itu dan kami ambil vacuum itu sebagai salah satu teras perjuangan kami. Jadi ini saya pun tak menganggapnya sebagai persaingan. Kalau persaingan sihat, tetapi more to complementing apa yang telah ada dalam politik Malaysia ini. Jadi kita nak memperkuat dan memperkukuhkan apa yang ada itu supaya the end result is not about Parti Bangsa Malaysia ini menjadi dominan. Okay, tapi Parti Bangsa Malaysia ini, objektif utama kita antara lain adalah untuk memastikan Malaysia ini tak ketinggalan dan kita komplement. Mungkin ada parti, banyak political parti sama ada yang baru atau lama, mungkin fokus mereka berbeza dengan kami dan kerumpungan dan ruang itu yang telah kami kedam pasti, kami nak menjadi salah satu tiang untuk mengkukuhkan atau memperkukuhkan kerjasama di antara parti-parti politik towards a better Malaysia, towards a new Malaysia, Malaysia yang bersatu padu, Malaysia yang memikirkan tentang masa depan, bukan hanya politik yang hanya di depan mata tetapi jauh lebih daripada itu. Jadi kita prepare untuk itu. Wana. Baik, bercakap mengenai itu. Mungkin ada kerjasama untuk di masa hadapan, mungkin akan ada bekerjasama dengan parti-parti lain dalam satu gabungan lain ataupun macam mana? Ya, macam saya sebutkan tadilah, kita tidak memikirkan untuk jadi dominan, kita memikirkan untuk complementing ada political parties. Jadi ruang ini masih terbuka, kita masih boleh berbincang dan kita memang akan berbincang, cuba berbincang sebab there is no way. Kalau melihat kepada keputusan pilihan raya yang lepas, mungkin tak ada cara untuk satu-satu parti politik untuk menang majoriti. Tidak boleh lagi, zaman itu dah berlalu. Parti politik yang dominan itu sudah berlalu waktu dia. Tak ada siapa yang boleh jadi taikor, tak ada siapa yang boleh jadi abang besar dalam politik Malaysia ni.
rahsianya adalah dengan kerjasama. Dan kalau kita tidak memikirkan kepentingan peribadi atau kepentingan parti semata-mata, mementingkan kepentingan Malaysia dan masa depan Malaysia, jadi sangat penting untuk kita explore ruang untuk bekerjasama dengan mana-mana parti politik, mana-mana organisasi lain yang ada, yang hujungnya, resultnya, keputusannya adalah Malaysia akan jadi lebih baik daripada Malaysia yang ada hari ini. Saya tak kata hari ini Malaysia tak baik, tetapi we can be better. Macam mana caranya? Bersamalah dalam kita membangunkan negara kita ini. Dan politik adalah salah satu platform. Dia tak boleh lari antara politik dengan kerajaan dengan rakyat. Dia ni datang satu package. Jadi kalau dia ada perpecahan di mana-mana bahagian itu, dia akan jadi masalah. Jadi we are looking forward untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak yang bersama dengan aspirasi kami, yang bersetuju dengan cara kita bawa politik ini. Dan I think that is the way forward for Malaysia. Buat masa sekarang ni mungkin ada negotiation ke, dah ada hala tuju untuk bersama dengan parti mungkin daripada side BN ke ataupun PH atau any. Kita dah jelaskan berulang kali bahawa Parti Bangsa Malaysia ini ditubuhkan dan antara matlamat kita lah untuk bekerjasama dengan kerajaan. Ya? Jadi nak jawab betul-betul tu very tricky sebab kerajaan kita hari ini namanya kerajaan keluarga Malaysia kan. Yes. Tapi what we do is that kita akan bekerjasama dengan kerajaan untuk menjadi pemudah cara, penyampai skim-skim bantuan kerajaan, skim-skim apa sahaja yang kerajaan lakukan hari ini. Cuma mungkin di peringkat atasan, polisinya cukup cantik-cantik kalau letak dalam buku, kulit tebal, letak dalam frame pula lagi cantik kan. Tetapi adakah ianya sampai ke bawah? Jadi peranan kami yang mempunyai anggota akar umbi di banyak tempat dan banyak kawasan, saya rasa peranan ini sangat penting untuk kita support the government of the day untuk menjalankan misi dan polisi mereka, kerana pada saat Malaysia dilanda pandemik, in fact seluruh dunia dilanda pandemik ni, we cannot afford to bergaduh 24 jam. A buat walaupun baik, B akan cakap tak betul. C buat walaupun baik, A dengan B akan cakap tak betul. Tapi I think politik cara begini dan pemikiran begini sepatutnya perlahan-lahan kita boleh hapuskan. Kita akan menyokong mana-mana inisiatif yang hujungnya, akhirnya, kesannya dapat membantu rakyat keluar daripada keadaan pandemik ini. Orang tengah tersepit. Kita bercakap tentang politik, di luar orang marah mana. Jangan cakap pasal politik. People are, kind of fed up lah, tired, penat. Sekali mengundi, 3 orang Perdana Menteri kita dapat. Jadi benda ni, fatigue, the political fatigue di kalangan rakyat ni. Sebab itu keluar macam-macam, rakyat bantu rakyat dan sebagainya. Tapi kita tak nak benda ni bermain-main di fikiran rakyat. Sebab kerajaan mana pun perlukan parti politik, kerajaan untuk dibina perlukan orang politik. Itu adalah sistem yang ada dalam hari ini. Cuma kita nak memperbetulkan persepsi dan menunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa politik yang dibawa oleh PBM, politik baru, new gold standard, perkara yang tidak pernah mungkin nampak ataupun dilihat dalam mana-mana dalam sejarah kita merdeka ni. Ini adalah satu cara baru dan ini cara yang kita nak bawa yang kesannya menguntungkan rakyat. Itu yang paling penting sekali. Okay, alright. Okay, sebelum kita berbual lebih lanjut, banyak peminat ni Hizwan, ada komen-komen dekat dalam YouTube ni kata Samsung J5 terbaik SUA PBM. Ada VB, pemuda PBM Negeri Kedah hadir. Ramai sokong. Naim. Itu internal lah. Internal ni memang saya tak suruh mereka like. Tapi I would welcome. Kita basically pemimpin politik ni dia jangan kena puji. Puji dia nanti tak jejak di bumi. I very much welcome critics lah. Siapa-siapa nak kritik, tu boleh juga komen di bawah tu. Ada lagi. Naim Brundage, hebat SUA Parti Bangsa Malaysia. Lepas tu Syazwan Ghani, hebat SUA PBM. Banyak menyokong. Okay, baik, saya baca satu soalan dalam YouTube ni. Ada soalan, macam mana nak bersaing dengan kebanyakan parti yang ada figura popular macam Syed Saddiq. Macam Syed Saddiq muda. So macam mana PBM nak bersaing dengan parti-parti lainnya? Ada figura tertentu macam PKR ada Anwar Ibrahim, muda ada Syed Saddiq. Macam mana tu? PBM ada Hizwan Ahmad. Basically it's not about political figure. Kalau hanya figure saja, figure ini seorang mana figure ini seorang, dia tidak mewakili kelompok yang besar. Bila ada satu pemimpin, dua pemimpin, saya tak deny tokoh-tokoh yang Wana sebutkan tadi memang tokoh yang dikenali rapat. Kedua-duanya pernah menjadi menteri, kedua-duanya merupakan pemimpin. Jadi mereka ada standard dan letak duduk mereka sendiri di satu tempat. Tapi figure kita siapa? Kalau ditanya saya, kita punya figure, top figure kita adalah rakyat sendiri. Rakyat yang akan menentukan siapa yang mereka nak sokong. Jadi figure ini hanya berdiri di situ sebagai satu ikon kepada pergerakan mereka. Tapi jauh lebih penting daripada itu, apakah yang ikon ini akan bawa? Semua orang bermula daripada kosong. Semua orang bermula dengan perjuangan. Makin lama mereka bawa perjuangan mereka makin dikenali kerana apa yang mereka perjuangkan itu dapat menangkap imajinasi rakyat dan penyokong. Jadi
kita ada banyak tokoh lah dalam Parti Bangsa Malaysia ini. Kita ada banyak tokoh yang muda, yang teknokrat, yang orang lama dalam politik, yang saya tak payah sebut nama pun, you all pun tahu kan. I mean, kerana kita ni berjaya menggabungkan pimpinan politik, aktivis akar umbi, aktivis NGO, teknokrat, professionals daripada pelbagai sudut, dan kita gabungkan mereka kerana mereka semua berkongsi satu tujuan dan matlamat sama dengan Parti Bangsa Malaysia. Jadi tak ada masalah lah tentang bagaimana nak bersaing. We are looking forward to complement each other. Tapi kalau bila tiba masanya, bila kita perlu bersaing, then we are more than ready untuk bersaing dengan mana-mana parti yang ada dalam Malaysia. Baik, bercakap mengenai ahli-ahli PBM. Netizen dan segelintir pihak ada melabelkan parti ini merupakan serpihan kartel puak dalam PKR. Mungkin Hizwan boleh komen sikit. Macam Hizwan sendiri, dulu setiausaha politik Zuraida. Mungkin boleh komen benda. Ya, orang nak bercakap apa ni, dia semua dah termaktub Perlembagaan Perkara 10, orang nak bercakap apa bercakap lah. As long as dia tidak mengganggu gugat ketenteraman awam dan tidak menyentuh hal-hal sensitif. Pada saya nak bercakap tak apa. Labeling is again salah satu value yang tak cantik dalam politik lama. Kita suka label. Tak bersetuju dengan kita, dia akan label. Kalau apa yang dia labelkan kita kartel contoh, bila dia buat kartel, dia akan justify pula kartel dia tu okey. Basically it's not about yelah, kita orang nak cakap lah, tak ada masalah. Jadi saya anggap ini usikan gelaran-gelaran ni perkara biasa dalam politik ni. Kalau hati kita kuntum, kita tak boleh ambil benda semua serius. To me, saya ambil ni sebagai something humorous lah. Sebab nak cakap kita ni Parti Bangsa Malaysia ni serpihan kartel. Kalau tengok line up parti, tidak semua daripada bekas parti lama saya, PKR. Kita ambil yang baik daripada situ, iaitu multiracialism. Tetapi cara parti lama saya itu, saya tak nak komen, tapi mungkin ada sedikit sebanyak kekurangan yang memaksa kami menubuhkan wadah baru politik. Dalam parti ini, kalau kita lihat di peringkat negeri contoh, di peringkat pusat pun, bukan saja daripada PKR tetapi daripada parti-parti lain, dan ada juga individu profesional yang bukan daripada parti. Jadi it's not fair to label Parti Bangsa Malaysia ni parti kartel atau serpihan PKR lah. It's very memang ada kesenjangan ataupun beza yang besar di antara parti serpihan dan juga parti yang menggabungkan kepakaran dan kehendak pelbagai pihak dalam negara kita untuk kita tubuhkan satu parti yang kita tahu fokusnya akhirnya untuk Malaysia baru yang lebih baik. Bercakap mengenai label serpihan kartel, macam mana PBM ingin meyakinkan rakyat Malaysia untuk mengundi? Okey. Kita nak yakinkan mereka untuk mengundi dan untuk memilih kita. Basically, apa yang kita bawa sekarang ni, saya nak bagi tahu semua pihak dalam parti yang ada di Malaysia ni, semua telah merasa jadi kerajaan dan semua telah merasa jadi pembangkang. Okey? Mereka dah tahu kelemahan dan kekurangan. Ada orang termakan dengan retorika, bercerita, ceramah, sedap bunyi dia. Kadang-kadang boleh panggil orang ceramah 30-40 ribu orang, satu stadium boleh penuh. Mana mereka diberi pilihan dan mereka dipilih. Mereka duduk di tampuk kuasa. Sebenarnya apa yang mereka cakap tu tak lebih daripada hanya lip service. Janji politik dah buat, janji pilihan raya dah buat, dah menang, tak boleh deliver. Jadi macam mana kita nak yakinkan pengundi-pengundi untuk memilih Parti Bangsa Malaysia adalah dengan cara melakukan kerja di bawah dan cater to the needs. Kita cater to dia, kita faham apa yang berlaku dan apa kehendak komuniti pada waktu ini, dan kita buat program kita dan perancangan kita dan visi dan polisi kita jelas bahawa ini adalah pilihan terbaik. Ini sebenarnya sedikit sebanyak melibatkan strategi lah. Jadi tak semua yang saya boleh kongsi dah, tapi insyaAllah saya yakin apabila rakyat Malaysia secara keseluruhannya nampak dan faham hala tuju kita, hala tuju Parti Bangsa Malaysia ini, mereka takkan fikir dua kali untuk bagi peluang pula kepada Parti Bangsa Malaysia, untuk bagi peluang dan melihat cara Parti Bangsa Malaysia menguruskan negara ini dari segi kebersamaan kaumnya, dari segi pendidikan, teknologi, sains dan juga peluang untuk anak muda dan wanita. Sebab orang suka cakap anak muda ni pemimpin masa depan. Saya tak berapa setuju. Anak muda kena memimpin sekarang untuk kita bersedia di masa depan. Cukuplah bagi peluang kepada orang yang saya sebut sebagai dinosaur politik ni. Terlalu lama sampai jadi warlord, sampai jadi orang yang menentukan semuanya. In fact, hal orang muda pun nak ditentukan oleh orang yang tak berapa muda. Jadi dinosaur politik ni perlu disingkirkan untuk better Malaysia ataupun macam mana? Tak perlu disingkirkan, tapi mereka semua orang ni sebenarnya ada peranan. Ataupun beri peluang kepada yang lebih muda. Mereka semua ada peranan, semua ada pengalaman dalam pentadbiran, dalam parti dan sebagainya. Cuma yang saya mahukan dan kita mahukan dalam PBM ni supaya ada keseimbangan. Keseimbangan dan peluang saksama diberikan kepada pemimpin muda, kepada pemimpin wanita. Yang kita rasa susah nampak. Kalau nak bagi peluang kepada wanita, contoh untuk bertanding pilihan raya dan sebagainya, letak mereka di kawasan yang tengok atas kertas pun dah tahu kalah. Tapi nak letak juga sebab nakkan kata, oh kami pun letak calon wanita. Tapi you letak mereka di tempat yang
tempat yang memang tak boleh menang, hanya nak memenuhi kata-kata bahawa you memperjuangkan wanita. Jadi dalam parti ini kita dah buat ketetapan kedua-duanya, wanita dan orang muda, dalam perlembagaan kita tetapkan mereka perlu mendapat tempat di dalam hal pentadbiran parti. Di dalam contoh kalau kita nak buat pencalonan, kita meletakkan mereka dan tempat-tempat mereka bertanding itu kita insya-Allah pastikan tak kurang dia punya faktor boleh menang itu. Kawasan itu memang winnable seat dan kita akan letakkan mereka di situ untuk mereka menang dan akhirnya mereka dapat jadi pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Jadi itu sangat-sangat pentinglah pada saya. Baik, ada netizen mengatakan, di dalam komen pun ada yang berkata parti ni nak naik Azmin dengan Zuraida saja, bukan untuk bantu rakyat. Parti ini lebih kurang parti PKR saja. Baik, bercakap mengenai itu, saya ada satu soalan lah. Nama yang disebut-sebut PBM ada dikaitkan dengan PBM adalah Zuraida. Tetapi masih tak ada dalam senarai ahli, bukan? Adakah PBM bersedia menerima Zuraida ataupun Azmin? Sebab walaupun orang gelar mereka kata. Jadi pada saya soalan, sebab parti ni sebenarnya dia bukan pasal Azmin dan Zuraida. Saya dah sebab seringkali dikaitkan PBM, sering dikaitkan. Orang kata apa yang selalu dibangkitkan orang kerana melihat saya selalu bersama saya dan saya mantan sosial politik kepada Abi Zuraida. Tapi saya dah jelaskan banyak kali bahawa parti ini sampai hari ini dua-dua nama pemimpin besar tersebut tak ada langsung dalam senarai dan kita baru putuskan dan kita dah ada presiden, kita dah ada timbalan presiden. Kalau dua pimpinan yang disebutkan tadi join PBM, mereka letak di mana? Dan tak bolehlah dan tidak adil lah. Saya bukan nak defensif, tapi tak adil kalau nak mengaitkan dia hanya kerana saya bekas sosial politik. Contoh, saya selalu bagi barang di kuil Hindu. Adakah saya orang Hindu? Adakah saya masuk agama Hindu? Tidak. Ini contoh yang paling mudah orang faham lah kan. Jadi hanya kerana kebersamaan, rapat, sebab politik baru yang kita bawa ini, kita tak bermusuh dengan bekas kawan-kawan dalam parti lama kita. Pendekatan kita, pendekatan yang profesional, yang strategik, yang kita mengalukan dan meraihkan semua. Dan untuk menjawab soalan Wana tadi, siapa pun yang hendak menyertai parti ini, kita terima as long as they subscribe to our ideals, to the 6 pillars. Dan ini ditentukan oleh Biro Politik again. Jadi sekiranya Zuraida ataupun Azmin ingin menyertai PBM, adakah mereka dialu-alukan? Ini again is not my decision, it's going to be the leadership decision, sebab proses kita untuk menerima dan mengesahkan ahli-ahli politik ke siapa-siapalah, mana-mana individu ditentukan oleh Biro Politik. So tak ada, I think it's premature for me to comment. Tak ada apa, tak nampak bayang pun. Orang pun tak ada, orang duk sebut-sebut. I mean, to me as a Secretary General of the party, saya tahu what's happening behind the scene. There is nothing. So hanya dan kita desas-desus yang kekal lah, desas-desus. Saya biasa orang Malaysia memang suka bercakap pasal politik. Lebih-lebih lagi media-media, kalau tak sensasi, tak sedap pula kan bunyi berita tu kan. So nak kena sensasi, nak kena tanya 4-5 kali soalan. Betul. Okay. Soalan tu memang dah ulang-ulang, tapi kita tanya. It's the same. The answer will be the same. As of today, I think we are good. Kita punya jawatan kuasa pusat dah agak lengkap dan we are running in full force sekarang ni untuk kita lakukan, untuk melaksanakan misi kita tadi lah. So kalau ada yang tambah, itu additional. Kalau tak ada pun tak apa, we are still there. We are going on untuk laksanakan misi kita. Okay. Alright, buat penonton di luar sana, ada banyak komen lah dalam YouTube live kita ni. Mengenai, okay, saya baca satu. Blackstone Ali, nama saja Parti Bangsa Malaysia. Siapakah yang dimaksudkan dengan Bangsa Malaysia? Lepas tu ada lagi soalan, Latifah Saleh. Awak cakap jangan main politik, tapi kenapa awak tubuhkan parti pula? Okey, banyak soalan ni. Boleh. Random, ada soalan lagi. Kenapa Zuraida bukan PBM? Dan perlukah Malaysia ada parti baru lagi sekarang? Okey, nak jawab yang mana satu? Banyak soalan ni? Banyak soalan ni. Mana yang Hizwan nak jawab? Saya tak memilih soalan. Baik, kita tanya soalan yang, perlu ke Malaysia ada parti baru sekarang? Hala tuju parti politik. Untuk menubuhkan satu parti politik, yang pertama tidak menyalahi undang-undang, dibenarkan melalui perlembagaan kita. Dan kenapa kena ada parti baru? Parti politik ini adalah platform. Parti politik ini adalah platform untuk kita bawa kita punya ideals. Mungkin kebanyakan kami sudah cuba untuk membawa ideals ini, idea-idea baru yang segar. Kita tidak bergantung kepada parti politik yang telah berada lama, yang telah ada hierarkinya dan telah ada cara mereka menjalankan menjalankan cara mereka berpolitik. Tetapi apa yang kami cuba nak bawa ini, tidak ada satu parti pun yang ada. Jadi dekat mana sebagai rakyat Malaysia yang ada hak dalam perlembagaan, bagaimana kami nak menyampaikan
kita punya apa yang kita nak bawa ni, the 6 pillars, the Great Reset 2030. Kalau tidak ada parti politik yang boleh sambut, saya rasa sudah tiba masanya untuk kami tubuhkan, dan kami tubuhkan. Dibenarkan oleh perlembagaan, tak ada apa, cuma prasangka ni, saya faham kepada yang bertanya itu, prasangkanya kerana terlalu banyak parti politik dan dia akan menimbulkan perpecahan. Pecah atau tidak itu semua adalah pilihan individu. Kita, pada saya, Malaysia ini politik kita semakin matang, pengundi pun semakin matang. Kalau kita nak kira daripada dulu sampai sekarang, obviously numbers of voters pun meningkat. Okay? Jadi sudah tentulah kalau kita nak kekal progresif, kita perlu raikan, kita perlu raikan mana-mana organisasi politik dan biarkan parti-parti ini bersaing secara sihat untuk menawarkan tawaran mereka yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Okey, itu mengenai parti. Okay. Sebentar tadi SPR ada mengumumkan mengenai PRN Johor yang bakal berlangsung pada 12 Mac nanti dengan penamaan calon pada 27 Februari. PBM ada rancangan untuk bertanding di Johor? Okey, sebagai parti yang suka untuk melihat kepada keadaan dan suka untuk membuat perkara yang betul, parti telah pun memutuskan untuk menjalankan kajian di lapangan. Parti telah memutuskan untuk membaca data-data pilihan raya dan ini diketuai oleh pengarah pilihan raya yang juga timbalan presiden parti, dan saya rasa setakat hari ini perkembangan yang terkini ialah kami akan buat keputusan dalam mesyuarat biro politik yang akan datang, baru kita akan pergi. Kita tak boleh nak syok sendiri. Mana dalam politik ini kita salah langkah, jadi ini akan mendatangkan impak yang sangat besar kepada parti. Soalan persediaan, soalan tentang sokongan, logistik dan sebagainya, ini perlu kita pertimbangkan dengan beratlah. Kita tak mahu bergantung kepada emosi. Oh, kita parti baru, kita kena tunjuk kekuatan kita. Yes, saya boleh pecahkan satu rahsia bahawa Parti Bangsa Malaysia ini memang sebuah parti yang kuat dan bersedia dan ada ramai ahli di bawah. Ini satu rahsia yang saya kena bagi tahu hari ini. Tapi adakah kami mahu menggunakan kesempatan itu untuk bertanding dalam pilihan raya, atau kami ingin bertindak bijak dengan menganalisa data dan numbers dan figures baru kami buat keputusan? Itu perkara yang akan ditentukan oleh biro politik. Pimpinan atas lah. Saya SUA tak boleh. Bukan tak boleh lah, tapi tidak sesuai untuk saya jawab lah. Jadi masih lagi dalam perbincangan akhir. Dah sampai level akhir ni, nak pergi ke, tak nak pergi ke, di mana, berapa seat dan sebagainya, siapa calon dan sebagainya, sudah dalam pertimbangan dan semua numbers tu sedang kita kajilah untuk kita buat keputusan akhir. Kalau sekiranya bertanding, berapa seat yang akan... Kalau sekiranya bertanding tu kena dah ada jawapan betul lah, sebab saya tak suka nak bagi jawapan tergantung-gantung kalau tak kalau ni. Mungkin ada target ke? Target kita ialah untuk kita, macam saya cakap lah, banyak kawasan yang kita rasa kita boleh bagi cabaran yang kuat. Tapi setakat ni nak sebut target pun tak boleh nak cakap lagi. Tapi kalau ikutkan hati orang politik, semua dia nak bertanding. Tetapi adakah kemenangan itu signifikan? Adakah ia dapat membantu, atau adakah ia akan memecahkan undi, atau adakah ia akan betul-betul menang dan sebagainya? Ini semua tergantung kepada biro politik. Tapi kita melihat kepada kawasan-kawasan yang mempunyai pengundi-pengundi campuran. Itu antara target kita yang awal lah. So kalau bertanding PRN Johor ni kira adalah macam test market untuk PBM? Tak, kalau kita bertanding, dia bukan test market. Kalau PBM masuk bertanding pilihan Johor, maksudnya kita dah bersedia untuk menang. Itu ketetapan biro politik. Kalau setakat nak test market, we will not go in. Okay? Alright. So menjelang PRU 15. Okay. Apa strategi PBM untuk menarik undi 18? Okay. Antara strategi dia, kita yang pertama sekali jelas dalam perlembagaan kita dan jelas dalam perjuangan kita, anak muda. Saya nak sebut anak muda dalam pilihan raya, biasanya digunakan untuk apa, Wana? Bawa motor, konvoi, pacak bendera, jaga keselamatan, jaga parking. Anak muda yang ada fungsi, ada peranan, ada experience, ada exposures, dan practically they are already a leader tapi tak diberi peluang. Jadi antara strategi kita untuk meletakkan seramai mungkin calon pilihan raya yang terdiri dari kalangan anak muda yang berpotensi dan yang ada kekuatan mereka sendiri untuk kita ketengahkan sebagai pemimpin. Dulu pemimpin muda ni selalu diletak belakang untuk support pemimpin yang tak berapa muda ni. Okey? Dulu itu mainan politik dulu. Tapi hari ini dengan penambahan pengundi baru sangat signifikan. Kalau ambil daripada 18 sampai ke 45, hampir 52%, more than half. Just imagine orang umur 20, awal 20-an nak mengundi calon yang umur 70, 80. It's happening dan mereka expect mereka boleh menang lagi. Selepas undi 18, demografi politik Malaysia, pengundi Malaysia berubah secara total. Tak ada lagi satu pihak yang boleh berkata, oh ini kawasan tradisi kami akan menang. Letaklah calon cap ayam ke, cap basikal tua ke, apa ke, boleh menang. I think
pemikiran begitu, cara begitu akan sedikit sebanyak berubah dan kita boleh saksikan dalam pilihan raya negeri Johor dan juga dalam GE. So dalam GE yang akan datang ni, general election akan datang ni, kita ada quite an ample time to work on the new voters. Jadi antara strategi kita meletakkan calon pemilihan muda dan mengetengahkan permasalahan orang-orang muda. Masalah yang antara lain orang muda kita dan strategi-strategi yang diletakkan ni kebanyakannya menumpukan terlalu banyak kepada golongan B40. Tetapi bagaimana dengan golongan M40? Juga 40, 40 dan T20. Okay, 40 M40 ni yang banyak terjerumus nak jatuh ke bawah ke B40. Jadi bagaimana untuk kita sustain kedudukan mereka dan mungkin elevate mereka going up to the T20 punya group. Tak banyak parti politik yang fokus kepada M40. Program mereka tak banyak, lebih kepada B40. Saya tak kata B40 tak penting, B40 penting, tapi bagaimana M40 supaya tak jatuh ke bawah. Jadi masuk ke dalam B40 ini. Jadi ini adalah salah satu fokus kita lah, especially di kawasan-kawasan bandar, urban, semi-urban. Itu kita akan pastikan, dan semua perkara yang kita nak buat ini kita akan pastikan bahawa ini bukan retorik, ini bukan pemanis mulut nak bercakap sebab nak ambil undi, tapi sebenarnya tak boleh buat. Banyak ahli politik kita dan ini telah terbukti dalam pilihan raya yang lepas. Kerajaan yang kita angkat janji macam-macam, bila sampai waktu untuk melaksanakan, bila kuasa dah ada di tangan, tak buat. Tak boleh buat. Okay? Jadi kita nak janjikan perkara yang boleh kita buat dan untuk elevate. Jadi rakyat Malaysia sebenarnya kena buka mata. Jangan kadang-kadang kita ni tengok nama orang tu yang kita tak suka je terus, oh ini jahat, ini pengkhianat, ini kartel, dia ni itu dan ini dan sebagainya, tanpa kita melihat dengan lebih dalam dan lebih lanjut apakah perjuangan parti ini. Jadi bila kita sebut kita nak letak golden standard to the Malaysian politics, rakyat Malaysia pun kena bersetuju dan bersedia untuk menerima idea-idea baru dan pandangan-pandangan baru. Sebab negara makin lama, zaman ni makin lama, teknologi semakin maju. Kalau kita kekal dengan cara pemikiran lama, kalau kita kekal dengan cara politik lama, kalau kita punya bacaan politik masih kekal seperti mana kita mula-mula mengundi dululah, kan? Jadi tak jauh yang kita boleh pergi. Jadi sebenarnya bukan sahaja di atas bahu parti politik yang baru atau yang lama, tetapi di kalangan pengundi sendiri. Mereka kena bersedia untuk mengubah nasib mereka dengan memilih parti yang betul, dengan memilih coalition yang betul dan dengan memahami apakah politik itu dan apa yang dibawa oleh setiap parti. Hanya kalau rakyat Malaysia ni buka minda mereka, tidak terikat dengan tradisi, maka ruang yang lebih besar untuk parti-parti yang lebih progresif ini untuk bina. Ini hanya tertakluk di Malaysia. Susah kata kita ini pengundi tradisi, ini fixed deposit. Tapi kalau di negara lain, mereka beri peluang dan mereka tidak tergantung kepada satu-satu parti politik untuk mereka sokong. Ia progresif, berubah. Baik, cakap mengenai undi 18 anak muda. Adakah menjelang PR15 nanti, berapa anggaran peratusan untuk meletak calon muda daripada PBM? Minimum 30% calon muda daripada PBM dan minimum 30% calon daripada wanita daripada wakil PBM. It's about time for us untuk ketengahkan. Jadi 60% daripada calon PBM, insya-Allah. Ya, dan ini bukan hanya kita nak letak 30% just sebab kita janji. 30% ni kita janji kita akan letakkan kalau kita bertanding calon-calon yang kredibel, yang memang layak untuk memimpin, yang ada pengalaman dan ada vision, ya. Bukan hanya sekadar nak letak 30% wanita, kita letaklah siapa-siapa pun asalkan dia wanita dan letak dia di tempat yang kalah. That's not how we operate, that's not how we work. We make sure that 60% ni 30 wanita, 30 orang muda, dan orang muda ni termasuk wanita muda termasuk wanita muda pun yang sebenarnya hari ini kebanyakan mereka dalam golongan M40 sudah bersama-sama dengan kita dan kita akan letakkan mereka di tempat yang sesuai, pastikan mereka menang dan betul-betul kita akan reflect kita punya perjuangan tu dalam masa-masa akan datang dalam tindakan-tindakan kita dan dalam semua program dan aktiviti PBM. Jadi untuk PRU akan datang next year, maybe next year. InsyaAllah. Berapa seat yang PBM akan bertanding? Again, sama juga macam jawapan kepada pilihan raya negeri Johor. Kita akan pastikan bila kita bertanding untuk menang. Kita bukan bertanding untuk hanya nak test market, nak cuba, nak kacau orang dan sebagainya. Dan progres itu sedang berlangsung. Dan we are looking into again multiracial seats. So any target? Tak ada target lagi. Tapi quite significant numbers. Quite significant, banyaklah. Quite significant, I can say. Alright. Significant banyak ke, significant sikit ke, significant jugalah. Tapi it's a smart decision and smart move. Kita tak nak just nak plug the numbers from thin air. Alright, you said that previous government only promised but never delivered. You were part of the previous government as Polsec of Zuraida. What went wrong? Why it could not be delivered? Basically sebab kita bawa misi. You tahu dalam kerajaan ni dia punya polisi dan dia ada policy makers dan dia ada decision makers. Saya nak sebut satu contoh mudah. Salah satu polisi yang kita bawa sewaktu saya menjadi sosial politik kepada OB Zuraida ialah untuk
memastikan ada pilihan raya di peringkat kerajaan tempatan PBT. Kita dah bawa. Ini adalah idea yang kita laungkan sewaktu kita menjadi pembangkang, bahawa kita percaya local government election ini perlu dilakukan, dan dalam mesyuarat kabinet telah dibawa, tapi malangnya pada waktu itu kerajaan pada waktu itu memutuskan untuk tidak meneruskan apa yang telah dirancang. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi ialah local government election. This is on the record, orang boleh cek balik apa yang kita buat, kita deliver, but then people must also understand that there are certain limitation, takat mana yang kita boleh bawa sebagai menteri, setakat mana, dan kelulusan ini akhirnya jatuh kepada kabinet. Dan pada waktu itu kabinet tidak bersetuju untuk perkara ini diteruskan pada masa tersebutlah. Jadi basically there is a clear sign bahawa apa yang kita buat, apa yang kita promise, kita cuba usahakan dalam keadaan dan dalam limitasi kuasa yang kita ada. And that's what happened. Ini sebagai satu contohlah. Alright, dekat dalam rancak jugalah komen-komen dekat YouTube ni. Bagus, banyak peminat PBM ni. Again, I welcome critics. Ya. Banyak peminat. Baik, ada soalan. Adakah PBM akan bekerjasama dengan BN? Macam saya sebut tadi, kita terbuka untuk bekerjasama dengan siapa, BN atau PN ke siapa-siapa je lah yang subscribe to our ideals. Tapi pada masa yang sama, kita bukanlah menjadi satu parti yang sibuk hari-hari bincang nak join siapa, nak kerja dengan siapa. Yang lebih menjadi tumpuan parti sekarang ini ialah untuk memperkukuhkan kedudukan kita dalam komuniti, memperkukuhkan keadaan dan peranan kita dalam masyarakat Malaysia. Di kalangan pengundi, mereka melihat. Saya suka cakap, saya suka guna perumpamaan PBM sekarang ni tengah pasang badan. Nak jadi satu parti yang semua orang suka, yang semua orang berkenan. Kerana apa? Kerana gerak kerja kita di lapangan nampak dilihat. Kerana apa? Kerana misi dan visi kita ini rapat dengan apa yang rakyat perlukan. Kerana pendekatan kita dengan rakyat ini adalah sesuatu yang mereka tunggu-tunggu. Jadi apabila kita jadi satu figure yang cantik, yang elok, yang molek, kita tak perlu pun pergi kepada orang. Mungkin orang akan datang untuk mengalu-alukan kita bersama mereka. Jadi setakat hari ini perbincangan itu masih dalam pelbagai peringkat lah, dan itu adalah salah satu possibilities, not certainty. Alright, ada lagi soalan daripada Mr. David. Apakah definisi bangsa Malaysia dalam nama PBM? Definisi bangsa Malaysia, I think is actually a clear cut thing lah. Bangsa Malaysia ini adalah satu parti bangsa Malaysia itself adalah parti yang meletakkan semua kaum selaras pada tempatnya, kena pada tempatnya, tetapi mengikut perlembagaan. Jadi maksudnya apabila ada satu sebenarnya politik kaum ini adalah politik lama. Sebab tu kita nak do away with politik berasaskan kaum. Hari ini kalau saya sebut soal bahasa, orang sebut pasal bahasa Melayu bergaduh dengan sekolah vernacular. Vernacular India dan Tamil dan Cina sebagainya. Jadi kalau kita nak sebut tentang ini bukan stand Parti Bangsa Malaysia sebab kita tak pernah bincang. Tapi stand kita apabila contoh soal bahasa, contohlah soal bahasa Cina, soal bahasa Tamil, soal bahasa Melayu, saya nak bagi tahu bahawa bahasa Melayu ni tempatnya dah ada dalam perlembagaan Malaysia. Dah tak boleh nak dikacau sebab dia ada di situ. Untuk mengubah kedudukan bahasa Melayu itu menjadi satu perkara yang agak payah, dan kita memang tak ingin lakukan perubahan apa-apa dalam perlembagaan kita berkaitan dengan hal-hal yang sensitif ini. Tetapi bila kita sebut sepasal pendidikan dan bahasa, Wana, kenapa tidak hari ini daripada kita bergaduh tentang sekolah vernacular, Tamil, India dan sebagainya, kenapa kita tak bercakap tentang memperkayakan anak bangsa Malaysia ini dengan bahasa ketiga, dengan bahasa keempat? Anak saya Melayu kena pandai bahasa Tamil, kena pandai bahasa Cina. Anak orang Cina kena pandai bahasa Melayu, kena pandai bahasa Tamil dan sebagainya. Dan international language, belajarlah bahasa Perancis ke, nak belajar bahasa Yunani tua ke, nak belajar bahasa apa pun, belajarlah. Tapi kita tak boleh buang masa bercakap tentang benda yang menjadi modal politik yang diletakkan oleh orang politik, dan kita ni bergebuk-gebuk bergaduh pasal tu. Move forward, look forward, lihat ke depan. Hari ni apa yang kita boleh buat kalau kita nak sebut soal bahasa ini menjadi contoh bangsa Malaysia. Bahasa tadi, kita lebih menggalakkan anak-anak Malaysia. Bila saya sebut anak Malaysia, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, orang asal dan sebagainya, Sikh dan sebagainya, untuk menguasai bahasa ketiga dan bahasa keempat. Inilah yang menjadi perjuangan kita, dan inilah kita nak sebut. Perjuangan kita ini berasaskan keperluan semua kaum. Tidak ada kaum yang akan merasa selesa kalau mereka rasa kehendak dan keperluan mereka ditekan dan disekat. Mereka hanya menunggu masa untuk melompat, melanggar. Apabila you corner someone right to the corner, mereka akan melawan, dan perkara ini kita nak elakkan. Jadi dalam bahasa Malaysia, Parti Bangsa Malaysia ni, kalau tanya definisi dia, ialah sebuah parti yang akan mengambil posisi untuk mempertahankan hak-hak yang dirasakan sesuai untuk diamalkan oleh setiap kaum. Jadi kita tidak akan halang, dan kita akan cuba dapatkan kebersamaan, titik temu, titik tengah, supaya semua
mereka ni tak kira lah Melayu, Cina, India yang menjadi 3 bangsa utama ni, kalau tengok kat pengenalan rakyat Malaysia, kenapa mereka perlu mendapat layanan yang kurang daripada bangsa lain, tanpa kita mengetepikan hak yang telah termaktub dalam perlembagaan. That is basically the conclusion lah. Alright. Okay. You said that tadi tak kisah untuk bekerjasama dengan mana parti. Oh, tak habis lagi soalan ni? Okay. Compliment each other. Okay. Okay, sorry. It's okay, no issue. Okay. So, are you ready untuk bekerja dengan parti yang dinamakan kleptokrat? Korup. Parti yang dinamakan kleptokrat. Kenapa parti itu dinamakan kleptokrat? Adakah kerana parti itu mengamalkan kleptokrasi throughout atau hanya beberapa individu? Kalau individu itu yang menjadi titik kenapa mereka dinamakan kleptokrat, kita menyatakan bahawa kita tidak akan bekerjasama dengan individu kleptokrat. Individu kleptokrat kita tak akan bekerjasama. Parti ini label macam you cakap tadi lah. Kami di label sebagai kartel, kami di label sebagai pro ini dan itu, tapi basically we are not that. Okay? Jadi janganlah melabelkan parti itu dengan satu label sedangkan yang membawa permasalahan hanya individu-individu tertentu. Without that individuals yang ada problem, dan sebenarnya problem ini adalah juga perception, kerana mahkamah dunia, mahkamah rakyat, mahkamah media sosial dah meletakkan hukum. Tapi pada saya yang lebih penting adalah kita biarkan sistem itu menjalankan tugasnya. Kalau hari ini pemimpin-pemimpin yang dikatakan kleptokrat itu sedang dibicarakan di mahkamah, kita ambil posisi sama. Kami dulu mempertahankan ramai pimpinan. Parti lama saya pun ada pimpinan yang terpalit. Kita pertahankan dia sampai mahkamah membuat keputusan. Dan itu pun kerana ini melibatkan soal moral dan sebagainya, itu pun berada di dalam grey area. Tapi secara general, secara umum, saya tak nak sebut pasal parti mana-mana, individu yang belum dijatuhkan hukuman salah, maksudnya mereka belum salah. Dan kalau individu ni belong to a certain political party, you don't blame the whole group of the party members. Jangan labelkan parti itu. Nak labelkan pemimpinnya sajalah, dan pemimpin itu biar undang-undang mengambil keputusan apa yang nak dilakukan dengan dia sebagai seorang individu. Dia tidak dihukum kerana dia presiden, bekas presiden dan sebagainya, tapi dia dihukum sebagai seorang individu yang melakukan kesalahan yang kita cop sebagai kleptokrat. Okay? Jadi we do not label people political party as such lah. So as long as belum ada bersalah, so you willing to... Ada beberapa pemimpin ni pun telah dijatuhkan hukuman salah. Okay, so we are not talking to the individual, we are talking to the party itself. Okay. Alright. Ada satu soalan yang menarik. Izzuan nak bertanding mana nanti? Nak saya bertanding di mana? Saya akan tanya balik. Dah ada target kerusi ke nak bertanding dekat mana? Well, saya pernah bertanding. Okay, saya pernah bertanding di Parlimen Muar dalam pilihan raya umum ke-13. Dan saya belum menang. Saya tak cakap kalah, saya belum menang. Saya belum menang by 1646 votes pada waktu itu. Dan pilihan raya yang lepas saya tidak bertanding, saya menumpukan untuk membantu pemimpin-pemimpin saya. Jadi pilihan raya kali ini kalau diberi peluang saya ingin bertanding, tetapi tempatnya juga saya serahkan kepada pimpinan, kerana one thing about me is that saya tidak meletakkan kepentingan peribadi. Kalau saya rasa fungsi saya ini lebih berkesan untuk bantu parti itu menang ataupun bantu diri saya sendiri menang, I will choose to assist the party. Meletakkan kepentingan saya kemudian sebab saya melihat parti ini lebih besar daripada semuanya. Saya tidak lebih besar daripada parti, tetapi parti itu lebih besar daripada saya. Kalau fungsi saya sesuai untuk Izzuan duduk sebagai Setiausaha Agung, boleh strategize, boleh talk to people, boleh accommodate a few candidates to win, saya mungkin tak bertanding untuk saya bantu. Tapi kalau diberi peluang, sudah tentu saya nak bertanding pilihan raya. Tapi kawasan tak ada lah. Boleh suggest lah dalam komen-komen tu nanti. Kalau ramai nanti saya... Kalau ada nanti. Kalau ada saya check lah. Saya akan lihat. Alright. Ada kata Khairi Ai, tahniah PBM. Walaupun masih baru tetapi setiap hari permohonan keahlian semakin rancak. Di mana-mana rancak berdosa. Okay, ada satu lagi soalan. Nak tanya personal question. What is your motivation for being a politician? Alhamdulillah, I think it's a very good question. Basically, kenapa saya, saya nampak macam umur 18 kan? Tak. Okay, tak apa. Sorry. Saya dah 24 tahun dalam politik. Waktu reformasi berlaku, umur saya 15 tahun. Hari ini saya 39 tahun. But my political experience is quite extensive in a sense. Kenapa? What motivates me? Definitely when you start early, when you start young, it's not about the money because you don't know that there is money in politics. There are positions in politics, you tak tahu. Tapi apa yang drive saya awal-awal dulu, waktu saya mula berkecimpung, ialah you want to do change. You want to make change. Kita nak buat perubahan. Dulu perkataan paling glamour is reform lah. Change kan? Imminent change. Dan perkara itu, at least there is one take out yang saya rasa sampai hari ini kekal dengan saya. Kita join politik ini
untuk kita pastikan impian kita untuk mencapai satu perkara yang kita rasa betul dan kita nak sampaikan tercapai. Tak ada cara Wana kecuali melalui pilihan raya. Saya pernah jadi pembangkang, saya pernah berdemonstrasi. Tak ada pernah satu demonstrasi besar yang saya gagal hadir. Dan kalau boleh tunjuk parut di tangan saya pun masih ada. Itu kesan daripada pilihan demonstrasi dan sebagainya. Tapi adakah demonstrasi itu dapat mengubah keadaan? Balik demonstrasi badan sakit, kerajaan tak tumbang pun. 5-6 kali. Okeylah, banyak perhimpunan yang saya dah alami. Tapi pada saya, bila kita meningkat dewasa dan matang, cara untuk kita membuat perubahan dalam negara adalah melalui kuasa dalam kerajaan. Begitu. Bila ada kuasa, kita boleh implement. Sekurang-kurangnya kita usaha untuk implement macam contoh yang saya sebutkan tadi lah. Kita dah lakukan setakat yang mampu. But anyway, this is a collective thing, bukan individual thing. Jadi the drive is actually kalau boleh inspire young people. Kalau kita complain, harga ini naik, harga itu naik, telur tak ada, ayam tak cukup dan sebagainya, kita boleh bercakap dan kita boleh menulis di Facebook, di media sosial, tapi itu tidak akan mendatangkan sebarang perubahan. Tak boleh datang. Minta macam-macam dekat Facebook tak boleh. Macam mana yang boleh? Kalau you rasa perjuangan you betul, apa yang minta tu betul, you have a lot of idea, join politics. Dan politik yang dibawa oleh PBM ini bukan politik lama. Kalau tak ada orang baru bersama kami, jadi politik ini akan dipenuhi oleh orang-orang lama dengan minda politik lama, cara politik lama, template politik lama, trik politik lama, tak berubah. Jadi orang baru, orang muda rasa politik is not for them, salah. Semua keputusan yang berlaku hari ini adalah keputusan politik oleh orang politik. You want to change things? Join politics and be part of the new force. The Great Reset 2030. Okay. Alright, producer dah kata tinggal lagi 5 minit je. Okay, saya nak cakap terima kasih dekat semua penonton yang bersama kami. Terima kasih juga meninggalkan komen. Okey, tapi sebelum kita habiskan, saya ada satu soalan last. Mungkin Hizwan boleh buat kesimpulan mengenai parti PBM ni untuk orang di luar sana lebih mengetahui. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi saya nak simpulkan bahawa PBM ini adalah satu parti politik yang bukan baru tapi satu penjenamaan semula yang membawa suara dan hasrat seluruh rakyat Malaysia yang selama ini kita tak sangka benda ini boleh dibawa melalui politik. Apa yang kita nak cuba bawakan pada hari ini ialah apa yang kita gelarkan sebagai The Great Reset 2030. Itu menjadi matlamat utama kita. Kandungan dalam Great Reset ini ialah kita melihat kepada 6 teras tadi, tapi tumpuan kita adalah sains, teknologi dan juga pendidikan. Ini perkara yang perlu dihadamkan. Tak banyak parti politik yang meletakkan sains, teknologi dan pendidikan ini sebagai salah satu core dia. Bila kita sebut pasal NFT, non-fungible tokens, kita sebut pasal blockchain. Bila kita sebut pasal blockchain, orang akan sebut, oh ini Bitcoin. Bitcoin ni illegal in some places, Bitcoin ini itu dan ini. Tetapi this is not the thing. Kita cakap pasal artificial intelligence, kita cakap pasal robotics. Benda ini semua adalah teknologi yang akan meletus besar. Kita target pada 2030. Dan kalau kita tidak bersedia, tidak menyediakan rakyat kita dengan ilmu yang cukup, kita akan ketinggalan. Kita dah ketinggalan jauh lah kalau you nak compare GDP. Stagnant for at least the past 30 years. Tak pergi mana. Negara lain nampak peluang, ambil peluang. Nampak peluang, ambil peluang. Tapi kita terlalu banyak deliberation. Oh tak boleh. Ini nanti jadi begini, ini nanti jadi begitu. Terlalu banyak berfikir. Bila sampai letusan itu nanti, kita ketinggalan. Dan ini, we cannot afford to have this for the next 30 years. It's about time to change. Saya harap semua rakyat Malaysia dapat embrace this idea. We are going for a new Malaysia through PBM. Dan kami welcome semua untuk khususnya anak muda dan wanita-wanita yang selama ini tak diberi kesempatan dalam politik untuk join us. Begitu juga dengan orang lama yang ada pengalaman dalam politik to join us and guide us. InsyaAllah kita akan make a good change. We're going to give a good fight dengan syarat rakyat Malaysia khususnya orang muda sokong kami dan bersama-sama kami memberi idea. Apa idea yang you ada dalam apa-apa bidang teknologi, mempersiapkan kita untuk menghadapi teknologi dan mempersiapkan industri. Kalau sebut pasal industri sikit, dulu orang sebut R&D saja, Research and Development. Hari ini R&D and C&I, Research and Development and Commercialization and Investment. So benda ni berubah. Kalau kita fail to change, that means kita tunggu je lah masa untuk kita hanya melihat negara lain maju, kita ketinggalan. Dan we cannot afford to do that anymore. Right? Okay. Alright. Panas soalan-soalan dalam live Facebook, tapi kita tak ada masa yang panjang. Terima kasih kepada penonton yang setia bersama kami, bersama dalam live kami dan meninggalkan soalan-soalan. Itu sahaja setakat ini perbincangan kita mengenai Parti Bangsa Malaysia, ada masa hadapan ataupun tidak. Okey, sekiranya saya ada tersalah kata, saya minta maaf. Sama-sama. Kita jumpa lagi. Okey, terima kasih kepada penonton. Itu sahaja daripada saya, Syazwan Amir. Terima kasih.